Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama kali kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Halina Muhammad On kerana membantu kami bagi menyiapkan tugasan penambahbaikan kontrak perjanjian agensi. Okey. Pertama kali saya Muhammad Aiman Wafi bin Ahmad Zulkarnain bernombor metrik A176674. Saya Humaratul Huda binti Halim bernombor matriks A177013. Dan saya Muhammad Isyad bin Nordin yang bernombor metrik A176616. Okey. Perjanjian ini diperbuat pada 5 hari bulan 2 pada tahun 2020 di antara syarikat penyedia insurans Malaya Berhad dan Muhammad Ali bin Abu Bakar sebagai ejen. Yang pertama, pelantikan sebagai ejen. Pelantikan sebagai ejen, syarikat ini bersetuju melantik dan ejen bersetuju menerima pelantikan sebagai ejen syarikat bagi memasarkan dan mempromosi produk syarikat tertakluk kepada syarat dan terma perjanjian ini. Yang kedua, seseorang yang menjalankan tugas-tugas ejen yang ditunjukkan melalui perbuatan atau secara tersirat untuk melakukan sesuatu bagi menyempurnakan kuasa nyata akan dilantik menjadi ejen untuk syarikat ini dan perbuatan tersebut memberikan kebaikan kepada syarikat. Yang ketiga, seseorang itu membuat keputusan sewaktu kecemasan dengan syarat telah menghubungi pihak syarikat dan tindakan tersebut mestilah tidak merugikan pihak syarikat. Yang kedua adalah konflik kepentingan. Sepanjang perjanjian ini berkuat kuasa, ejen tidak boleh terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan apa-apa pemasaran, promosi atau perjualan apa-apa produk daripada syarikat lain yang menyerupai produk syarikat. Yang ketiga adalah tugas dan kod etika ejen. Ejen dengan ini mengaku janji bahawa ia akan bertindak hanya untuk kebaikan syarikat dan meletakkan kepentingan syarikat sebelum kepentingan sendiri dan tidak membuat apa-apa yang bercanggah dengan tanggungjawabnya kepada syarikat. Yang kedua, melaksanakan tanggungjawab dengan tekun, amanah dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, membina dan mengekalkan hubungan baik dengan bakal pelanggan dengan cara yang beretika menurut amalan dan prinsip perniagaan. Yang keempat, sentiasa memaklumkan syarikat mengenai bakal pelanggan yang berminat dengan produk syarikat dengan syarat bakal pelanggan telah memberi kebenaran bertulis kepada ejen untuk mengesahkan bahawa ia membenarkan maklumatnya diserahkan kepada syarikat. Yang kelima, memaklumkan kepada syarikat apa-apa permohonan untuk pembelian produk syarikat. Yang keenam, mematuhi semua peraturan dan undang-undang berkaitan pemasaran dan promosi produk syarikat. Yang ketujuh, tidak akan menerima apa-apa hadiah, balasan atau apa-apa manfaat daripada bakal pelanggan bagi memperoleh produk syarikat. Dan ketujuh, tidak membuat perubahan kepada produk syarikat atau barangan promosi yang berkaitan produk syarikat. Yang ke-8, tidak akan membuat rundingan atau memasuki apa-apa kontrak bagi pihak syarikat kecuali sekiranya mendapat kebenaran bertulis daripada syarikat. Yang ke-10, tidak melakukan apa-apa yang mungkin mendedahkan syarikat kepada apa-apa liability. Yang ke-11, tidak menggunakan logo, nama dan harta intelek syarikat untuk apa-apa tujuan selain yang dibenarkan oleh syarikat. Yang ke-12, bersedia menyediakan fakta yang benar dan tepat, tidak menipu atau memberi maklumat palsu kepada bakal pelanggan pada bila-bila masa. Yang ke-13, memastikan butiran maklumat pelanggan adalah lengkap dan benar dan bertanggungjawab menjaga dan menghormati maklumat peribadi pelanggan. Seterusnya, bertanggungjawab menghadiri kursus latihan yang disediakan oleh syarikat dan tidak melantik atau dibenarkan menyerahkan tugas kepada orang lain sebagai sub-agent tanpa persetujuan syarikat. Mana-mana perkara yang tidak ditulis di dalam perjanjian atau tiada arahan daripada syarikat membenarkan ejen untuk bertindak mengikut adat kebiasaan yang diamalkan dalam urusan perniagaan yang sama, iaitu klausul pengecualian. Terima kasih. Bagi yang keempat pula, tanggungjawab syarikat terhadap ejen. Baiklah, 41, klausul ini akan memberikan mengenai tanggungjawab syarikat terhadap ejen.
Yang pertama, syarikat perlu membayar komisen atau apa-apa ganjaran yang telah dipersetujui kepada ejen tepat pada waktunya, iaitu pada minggu akhir setiap bulan. Yang kedua, komisen akan dibayar sekiranya ejen melakukan semua perkara yang telah dipersetujui di dalam perjanjian yang telah ditetapkan. 4.2, syarikat akan membayar ganti bayar kepada ejen sekiranya yang pertama, apabila ejen menanggung semua perbelanjaan ketika melakukan tugas-tugas yang sah. Yang kedua, apabila ejen mengakibatkan bencana kepada pihak ketiga semasa melakukan tugas-tugas yang sah. Dan yang ketiga pula, apabila ejen alami bencana semasa menjalankan tugas akibat daripada kelalaian pihak syarikat sendiri. Yang kelima, berkenaan pembayaran harga produk. 5.1, ejen tidak dibenarkan untuk mengutip wang atau menerima wang pembayaran atau mengeluarkan resit bagi penjualan produk melainkan diberi kebenaran bertulis oleh syarikat. 5.2, tertaluk kepada klausul 5.1, apa-apa wang yang diterima oleh ejen sekiranya ada hendaklah dibayar terus kepada akaun yang ditentukan oleh syarikat. Yang keenam, komisen. 6.1 mengatakan bahawa sebagai balasan kepada khidmat yang diberikan oleh ejen kepada syarikat, ejen akan dibayar komisen selama 6 tahun bagi setiap produk yang berjaya dijual oleh ejen. 6.2, jika produk berbentuk unit amanah, ejen berhak mendapat komisen sebanyak 3% setiap bulan. 6.3, jika produk berbentuk insurans am, ejen berhak mendapat komisen sebanyak 10% sehingga maksimum 25% setiap bulan. 6.4, ejen berhak menerima bonus tahunan maksimum sebanyak 13% daripada jumlah jualan produk untuk suatu tahun perniagaan selama 3 tahun berturut-turut, iaitu mengikut terma dan syarat. 6.5, ejen berhak menerima insentif berupa pakej pelancongan ke luar negara berdasarkan pencapaian, iaitu dengan mengikut terma dan syarat. Dan 6.6 pula, ejen berhak menerima apa-apa komisen yang ditawarkan syarikat yang berbentuk bermusim dengan mematuhi syarat dan terma yang dikehendaki. Baiklah, teruskan kepada kawan saya. Yang ketujuh iaitu mengenai tempoh perjanjian dan penamatan. 7.1 mengenai perjanjian ini adalah sah dari tarikh perjanjian ini sehingga ditamatkan oleh mana-mana pihak menurut peruntukan di dalam perjanjian ini. 7.2 pula perjanjian ini boleh ditamatkan oleh mana-mana pihak dengan memberi notis bertulis dan 14 hari memaklumkan niat untuk menamatkan perjanjian kepada pihak yang satu lagi tanpa memaklumkan apa-apa alasan sekalipun. 7.3 adalah dipersetujui bahawa syarikat boleh dengan serta-merta menamatkan perjanjian ini sekiranya ejen, yang pertama, ejen mengingkari mana-mana terma dalam perjanjian ini. Yang kedua, kematian ejen. Yang ketiga, ejen disahkan muflis atau telah melakukan perbuatan kebangkrapan. Yang keempat, ejen telah menjadi tidak mampu untuk melaksanakan tanggungjawabnya. 7.4 pula, apabila perjanjian ini ditamatkan, ejen adalah serta-merta terberhenti menjadi ejen dan sehari dari notis tamatan mengembangkan material atau dan yang kelima adalah bahawa perjanjian ini ada semata sekiranya pihak syarikat dan muflis. B, pihak syarikat telah meninggal dunia atau tidak mampu menjalankan tanggungjawabnya sebagai prinsipal di dalam ini. 8. Hubungan antara syarikat dan ejen. 8.1 mengenai syarikat dan ejen adalah syarikat dan ejen dan bukannya majlis atau pekerja. Yang dijauh oleh pihak lain adalah takluk pada hubungan syarikat dan ejen. Next. Perjanjian ini adalah ditaklif oleh Undang-Undang Malaysia. Undang daripada apa
Yang ke-10 adalah mengenai notis. 10.1, apapun notis, permintaan dan tuntutan yang dikehendaki disampaikan oleh mana-mana pihak yang satu lagi dalam perjanjian ini hendaklah secara bertulis dan hendaklah disifatkan sebagai penyampaian yang mencukupi. Jika ia dihantar oleh pihak itu atau peguam caranya melalui e-pos yang dialamatkan ke alamat pihak yang satu lagi seperti yang tersebut terdahulu daripada ini, dan dalam hal yang sedemikian ia hendaklah disifatkan sebagai telah diterima apabila tamatnya tempoh 5 hari dari pengepusan surat berdaftar sedemikian, atau jika ia diberikan oleh pihak itu atau peguam caranya dengan tangan kepada pihak yang satu lagi atau peguam caranya. 10.2, apa-apa perubahan mengalami alamat oleh mana-mana pihak hendaklah dimaklumkan kepada pihak yang satu lagi. 11. Masa merupakan parti perjanjian. Masa hendaklah menjadi parti berhubung dengan segala peruntukan dalam perjanjian ini. Pada menyaksikan hal di atas, pihak-pihak kepada perjanjian ini telah menurunkan tanda tangan mereka pada hari dan tahun mula-mula bertulis di atas. Ditandangani oleh syarikat atau prinsipal yang bernama Ainin Sofia, ditandatangani oleh ejen yang namanya ialah Muhammad Ali. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okay, sekian daripada kami. Terima kasih.